Okay kelas, jom kita tengok dekat sini. Okay, this is question 1. Okay, diagram 1 shows a snail. The snail contains a natural ionic compound. Okay, snail. So for your information, most of shell in this world are made up from calcium carbonate. Okay, not shell only, but our bones. Okay, apa lagi? Kuku, gigi, tulang, kan? Semuanya diperbuat dari kalsium karbonat. The main element lah, the main compound that made up that consist in the shell. Okay, kalsium karbonat. Sebab itulah kalau kamu tengok iklan dekat TV, dia kata suruh minum susu kaya dengan kalsium. Okay, so dia kata kalsium tu bukannya bermaksud kalsium metal, tapi kalsium ion. Okay, kalsium ion yang contain in the bones tu lah, ataupun shell tu. Okay, so the main compound is calcium carbonate. Okay, so what element are contained in the ionic compound? So of course the calcium and carbon. Okay, calcium and hydrogen. Ada tak hydrogen dalam tu? Tak ada. Sodium and carbon. Tak ada sodium. D pun salah. There is no sodium and hydrogen. Okay, yang ada adalah calcium and carbon. That's why the answer is A. Okay. So this one you have to remember the concept lah. Okay. Alright. So next question. Okay. Okay. So which of the following substance is acidic? Okay, sambil saya explain tu kamu sediakanlah nota ke ataupun buku dan juga sebatang pen, okay, untuk mencatat mana-mana yang penting. Okay, apa yang saya discuss ni saya akan share dekat kamu punya OneNote. Okay, so make sure on your handphone, smartphone ada OneNote ataupun dalam laptop lah at least. Okay, for your future reference. Okay, so sebab saya tak nampak kamu kan, jadi tak tahulah di sebaliknya kamu buat apa, baring dalam selimut ke apa ke, saya tak sure. Tapi saya berfikiran positif lah. Student saya semua bagus-bagus. Okay, yang paling penting adalah disiplin lah untuk berjaya. Okay. Alright, so kita balik semula kepada topik ni. Which of the following substance is acidic? Acidic ammonia is weak alkaline. Potassium oxide, all metal oxide, yang B ni, all metal oxide is base. Okay, carbon dioxide, this is non-metal oxide. Okay, D, sodium hydroxide. Okay, so tolong take note, mana-mana metal hydroxide semuanya adalah alkali. Metal oxide juga adalah base. Okay, mana-mana metal dia ada oxide dekat belakang dia adalah base. Tak kisahlah potassium, kalsium, sodium, magnesium, okay, dia adalah base. Sekiranya metal belakang dia ada hydroxide, dia adalah alkaline. Okay, tapi kalau non-metal dengan oxide, dia adalah acid. Contoh carbon dioxide, sodium pula, nitrogen dioxide. Okay, apa lagi yang non-metal oxide? Okay, kebanyakannya adalah acid. Okay, sulfur dioxide, acid. Okay, kilang kan banyak hasilkan sulfur dioxide. Okay, so which substance is an ionic? Okay, tadi C lah. Okay, next question, which substance is an ionic compound? Okay, yang mana satu ionic compound? So what is the concept here? Ionic compound must consist of metal and non-metal. Okay, so A is not ionic compound because nitrogen is non-metal, hydrogen non-metal. Ethanol, C2H5OH. Okay, ethanol is alcohol. Alcohol is not ionic compound. This is covalent compound. Nitrogen dioxide also non-metal and non-metal. So yeah, the correct answer is D. Okay, magnesium oxide. Okay, right. So okay, jawapan dia D. So next, during the formation of ionic compound. During the formation of ionic compound, the atoms of elements, okay, the atom of element
Okay. Formation ionic compound. Okay. The atom of element transfer of electron. Transfer electron. Share is covalent compound. Accept electron and donate electrons is under transfer ni lah. Okay. Accept dengan donate ni dia di bawah transfer of electron. Okay. So jawapan paling tepat adalah D. Okay, kelas. Kalau ada apa-apa soalan, sila tanya. Tak boleh tanya, at least type message lah. Okay. Okay, number 5. Which characteristic of hydrogen chloride enable it to show acidic properties in water? Okay. Okay, which one is characteristic of hydrogen chloride? Okay, class, you have to remember that this is hydrogen chloride. Hydrogen chloride, when it dissolves in water, it will form hydrochloric acid. Maksudnya dia adalah acid lah. Okay. So yang mana dapat enable it to show acidic properties. Okay. So dissolve in water. Betul. B. Contains hydrogen in its molecule. Okay, betul juga. C. Contain chlorine in its molecule. Salah, chlorine tak ada main peranan. Ionize in water to form hydrogen ion. D pun betul, tapi yang paling tepat is D. Okay, A dissolve in water, but dia tak explain lagi detail. Yang lebih detail adalah bila dia dissolve in water, dia produce hydrogen ion. Yang B pula contain hydrogen ion, betul, tapi dia tak bagi tahu hydrogen tu ion ke molekul. Okay, boleh faham so paling tepat adalah D. Okay. So next, question 6. Element M and element L are located in group 1 and group 16 in the periodic table respectively. Elements M react with element L to form a compound. What is the chemical formula of the compound? Okay, kelas lain, bila kamu baca soalan macam ni, make sure kamu labelkan, bukan label lah, kamu tulis conteng kat soalan tu. Okay, dia ni group berapa? Okay, tulis kat situ. Elemen M group 1, elemen L group 16. So, M ni, okay, M ni apa? Dia metal lah kan, group 1. So, bila metal group 1 dah berbentuk M positif, because it will donate 1 electron. Dapat tak? Saya tulis kat situ, M positif. Okay, L is non-metal. Non-metal has 16 electron. So, kamu kena tahulah berapa dia punya electron arrangement. 286. Dia perlukan lagi 2 elektron. So, bila dia receive 2 elektron, it will become 2 negative ion. Nampak so, using the cross method, so kamu akan dapat M2L. So, jawapan dia C. Okay? Okay, next. Which statement is correct about acid? Acid. So you have to remember the properties of acid lah. Acid is solution conduct electric current. Yes. Acid solution dia kata nampak tak? Solution meaning that it have free moving ion to carry electricity. So A is correct. B, strong acid ionized partially. This is wrong because ionized partially is weak acid. Weak acid produce high concentration. This is also wrong because strong acid that produce high concentration of hydrogen ion. Okay, not weak acid. Okay, so C is wrong. D, the presence of water enable acid to produce hydroxide ion. Okay, hydroxide ion are produced from alkali. Okay, not produced from acid. So the correct answer is A. Okay, nampak so bila kamu baca soalan, make sure you can give a reason. Okay, why the answer is A and why the answer is not B, C, and D. Okay. Okay, next question. Which of the following elements would form an ionic compound with chlorine? Yang manakah akan produce ionic compound dengan chlorine? Okay, so clue dia di sini adalah ionic compound is metal and non-metal. So the answer is must metal. So dalam ni potassium sahaja yang metal, hydrogen, oxygen, helium is non-metal. Right? So that's why the answer is A. Okay. Next question. 9. Soalan nombor 9 dia ada 30 soalan ni. Okay, diagram 4 shows the electron arrangement of ammonium chloride. Okay, ammonium chloride NH4Cl. Okay.
Which of the following shows ionic bond? So ionic bond di tengah-tengah ni D. Okay, B, A and C is not ionic bond. This is covalent bond. Covalent bond, why? Because it sharing electron. Tapi dekat D ni dia transfer electron. Okay. So the answer is D. D ni kita panggil dia electrostatic force. Okay. So electrostatic force is for is bonding for ni lah ionic bond. Okay. Okay, so the answer is D. Okay, next number 10. Okay, which pair shows pH value and the degree of dissociation of 4 sulfuric acid? Okay, kelas, apa yang kamu nak tahu? Ada tanya soalan ke? Saya tanya tu, yang soalan 9 D. Yang elektrostatik tu yang D tu, yang bahagian tengah-tengah kan? Yes, D. Dia ada in between cation and anion. Yang belah kiri ni semua ni kita panggil dia cation. Okay? Yang belah kanan ni kita panggil dia anion. Kalau covalent pun dia ada electrostatic force kan ke? Ke tak ada? Dia kita panggil electrostatic attraction lah. Okay, kita panggil electrostatic attraction. Okay, tapi kalau yang ni electrostatic force ni kita specializekan dia for ionic bond lah. Okay, tapi kalau yang covalent kita just panggil dia je covalent bond. Okay. Sebenarnya di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya kalau kamu sambung diploma ke apa kan, sebenarnya covalent bond ni pun kita panggil dia electrostatic attraction. Okay. Cuma kita nak differentiate lah between untuk syllabus kamu kan antara covalent dengan ionic. So ionic kena ingat je antara positive particle and negative particle. Okay. So A, B, C, ada tak kamu nampak positive and negative particle dalam tu? Tak ada kan? Semua neutral, betul tak? So bila dia neutral, dia adalah covalent. Tapi in between positive particle and negative particle, itulah dia ionic bond. Okay. Alright. So saya proceed balik yang nombor 10. Nombor 10 ni you have to know the properties of sulfuric acid. Sulfuric acid is strong acid. So what is the pH for strong acid? Strong acid ni kena ingat pH dia ada in between 0 until 2 only. 0 sampai 2. 0, 1, 2. Itu adalah untuk strong acid. Okay. So dalam ni pH C dengan D dah salah dah. Okay. Sebab tu adalah pH untuk weak acid. Nampak So antara jawapan adalah A and B. So bila dia strong, maksudnya degree of dissociation to produce hydrogen ion is high. Okay. Sebab dia strong. Okay. So dia produce more hydrogen ion. So that's why the answer is A, not B. B is for weak acid. Okay. So hopefully masih mudah lagi lah soalan tu tak jumpa lagi yang susah. Okay. So diagram 11. Diagram 7 shows the state of curly hair. Okay. When dry and wet. Okay. Bila dry dia afro. Bila basah dia jadi lurus. Kenapa? Okay. So sebenarnya bila kamu nampak bab-bab rambut ni biasanya dia relate dengan hydrogen bond. Okay. So A, why A is wrong? Because covalent bond in protein molecule of hair is broken. Dia kata protein molecule broken. Salah lah because this is not involve chemical reaction. Tulis kat situ. Kenapa salah? Because bila dia ada kata protein molecule of hair is broken, maksudnya itu adalah chemical reaction. Padahal kat sini mana ada chemical reaction? Dia hanya tambah, dia cuma basah je. Dia cuma present of water. Itu pun it not react with water. Okay. B, protein molecule in a hair form hydrogen bond. Okay, with water molecule. Okay, yes. Dia form hydrogen bond. Okay, nampak Apa lagi konsep yang lain kelas selain daripada rambut? Apa yang kita boleh apply hydrogen bond ni? Dua contoh. Siapa boleh bagi? Kertas juga, kertas. Kertas kan. Biasa tengok kan orang kadang bila kertas yang baru tu kan, okay, kamu yang macam buku reference ke buku teks yang baru, kamu nak tukar muka surat itu susah. Jadi kalau jari kamu tu basah, senang nak silap. Satu lagi apa? Kalau kamu selalu beli bahan basah kat pasar, kamu tahulah benda ni paling stres sekali. Apa dia? Plastik. Plastik kan? Stres. Betul. Jenuh nak kopik, pula kuku pendek kan. Itu memang stres lah. Okay. Okay.
So C aku boleh betul molekul inhale absorb water. Mana ada absorb water, bukan okay. Okay. Next, electron in protein molecule are delocalized to form. Okay, bukan delocalized pun bukan. Delocalized ni biasanya metal lah. Metal, yes, dia ada delocalized electron. Okay. Okay, so B lah jawapan dia. Okay. Okay, next. Question number 12. Okay, which of the following is... Okay, saya dah contoh saya jawapan sebab saya nak cepat kalau tak lambat nanti. Which of the following is a weak acid and a weak alkali? Okay. Nampak weak acid and weak alkali. Okay, weak acid, tolong take note dekat sini. Saya bagi clue. Kamu nampak yang mana-mana belakang dia ada anoic acid. Semuanya adalah weak acid. Okay. Mana-mana acid yang belakang dia ada anoic acid, semuanya adalah weak acid. Tak kisahlah metanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid. Asal kamu nampak ada anoic acid, itu adalah weak acid. Okay. Dan dalam silibus kamu, kita belajar biasanya satu je. Weak alkali ni mesti amonia. So far kita tak belajar lagi benda lain, ada compound lain ni. So far yang kita belajar buat masa ni, amonia adalah kamu punya weak alkali. Okay. So yang D pula dah betul dah weak acid, tapi potassium hydroxide. Okay. Tengok mana-mana metal hydroxide is a strong alkali. Okay, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, iron hydroxide, semuanya adalah strong alkali. Okay. Hydrochloric acid strong. So ni pun sama, hydrochloric acid strong acid. Salah. So jawapan yang paling tepat adalah E. Okay. Ni konsep lah, konsep dia. Kena ingat. Okay, next question 13. This is diamond. Okay. Diamond is non-metal. Diamond is a covalent compound. So di bawah diamond ni, kamu dah belajar bawah covalent compound. Dan covalent compound ni pula, dia ada kita panggil satu lagi sebagai giant covalent molecule. Giant. Kenapa giant? Sebab dia dia membentuk rantaian yang panjang macam ni. Dia tak macam water. Kalau water dia sambung-sambung, dia pendek. Water H2O, dia ada H2O, okey. Ada H2O macam itulah. Ni kalau water. Tapi kalau giant covalent molecule, dia tak berpecah dia tak ada intermolecular force. Ni kita panggil dia intermolecular force. Intermolecular ni maksudnya antara molekul dengan molekul yang lain. Tapi kalau giant covalent compound, dia tak ada intermolecular force. Dia intra ni dalam molekul lah. Okay? Dia sambung terus, dia punya bonding tu, nampak dia tidak terpisah. Macam water, dia terpisah, nampak tak? H2O, dia terpisah dengan H2O lain. Sebab tu kita tak panggil dia sebagai giant. Okay. So yang ni pula, giant ni pula ada banyak lah. Antaranya diamond, graphene, graphite, fullerene. Okay. So untuk yang ini, okay, giant ni, okay, dia high melting and boiling point. Disebabkan dia adalah giant covalent molecule, so dia punya bonding dia adalah strong. Strength dia is very high lah. So high melting and boiling point. Okay. Jadi apa lagi? Able to conduct electricity. Okay. Able to conduct electricity cannot because no delocalized electron. Okay. Some of covalent compound, they can carry electricity. Contohnya adalah giant covalent compound for carbon. Okay. Kalau yang boleh carry electricity, antaranya nama dia adalah graphite. Graphite. Okay, graphite ni apa? Graphite ni contoh paling mudah adalah mata pensel kamu lah, graphite. Okay, mata pensel kamu tu dia boleh carry electricity tapi dia punya boiling point dia low, very low. So dia akan carry electricity tapi dia akan terbakar, dia akan cair. Tak cair, cuba tengok YouTube. Boleh graphite. Dia adalah non-metal tapi dia boleh carry electricity sebab ada di localized electron. Dia ada di localized electron. Okay. Okay. Di localized electron tu apa? Dia macam ni lah. Pertama kamu kena bayangkanlah struktur dia macam sarang lebah tu. Dia macam ni. Okay, macam ni. Ni graphite And then in between tu dia ada ni double bond. Okay.
Dia ada double bond. Okay, so double bond ini lah kita panggil dia delocalized electron. Benda ni lah dia akan moving. Dia bergerak, okay, from one structure to another structure. Benda delocalized electron ni lah yang akan carry electricity. Okay, okay, lagi next C from apa ni, the sharing of electron of metal. Mana ada tak libatkan metal langsung. One normal force of attraction exists between its molecule. Okay, mana ada sebab dia tak ada molekul macam water antara water molekul atau molekul dia tak ada. Dia sekali dia combine terus. Dia tak pecah kepada molekul-molekul yang kecil. Boleh faham contoh chlorine gas, bagi kita lagi lah contoh chlorine gas. Chlorine gas ni dia adalah okey, dia macam ni ni antara molekul dengan molekul tapi dalam ni tak ada, dia memang dia combine terus, okey, daripada satu structure kepada structure yang lain. Dia macam ni. Ni kalau kamu nampak structure dia macam piramid structure dia macam piramid. Ada 3 kaki, ada 1 kepala. Tapi dia combine okey. So jawapan dia A. Next, okay, which statement explain the differences in the pH value? Okay, Q strong acid. Kamu kena tengok dulu table Tengok table. Okay, Q strong acid, R is weak acid. So apa beza dia? So Q ionized partially. Dah salah dah A dah salah dah. Q adalah strong acid. So mana boleh ionized partially Dia ionized completely, terbalik. Okay, B. Apa yang salah dekat B? The concentration of hydrogen ion in Q is lower than R. Salah. Okay, concentration of hydrogen ion is higher than R sepatutnya. Okay, C. The number of mole of hydrogen ion in Q less than R. Number of mole of hydrogen ion. Okay, mana boleh? Hydrogen ion dia mestilah more than R sebab dia strong acid. So the degree of ionization Q is higher than R. D yang tepat. Ni pun straight to the point dia soalan ni dengan syarat kamu kena ingatlah definition of acid. Okay. Next. Okay, dah soalan yang seterusnya Which of the following is the electron arrangement diagram for the formation of ionic compound? Okay, ini jawapan dia adalah D. Macam saya kata tadi, ionic compound dia ada antara positive particle and negative particle. A salah because A is molecule. Mana ada positif and negatif. B pun sama, dia ada positif saja, dia ada cation saja. Yang negatif particle tak ada, pun tak boleh. C, molekul, no positive ion, no negative ion, tak jadi So D, ada positive particle, negative particle, itu sahaja. Ini more to understanding. Okay. So question 16. Okay, kelas 16 ini pun sama jugalah, cerita pasal bonding juga ni. Okay, elemen X and carbon combine to form CH4. So kamu dah kena separate the atom to form electron arrangement. Dah kena buat dah. CH4 bermaksud di sini adalah C adalah dia ada 4 valence electron lah, sebab dia perlukan 4X ni kan. Okay, and then yang X ni pula 287. Okay. Kelas macam mana nak tahu dia punya atom, dia punya electron arrangement. Okey, jadi sebenarnya macam ni, untuk non-metal ataupun covalent compound, konsep dia macam ionic compound juga, the cross method. Okey, jadi daripada CH4, maksudnya di sini adalah C dia perlukan 4 karbon, dia terbalik dia silang juga. Okey, X perlukan 1 elektron. Itu maksud dia. Kamu kena pandai pecahkan dia. Kalau kamu tengok mana-mana covalent compound, contohnya CH4 kamu pecahkan dia dan dia terbalik. Bermaksud di sini adalah C perlukan 4 elektron, X memerlukan lagi 1 elektron. Tapi dua-dua need elektron. Okey. Saya bagi satu contoh yang lain. Carbon dioxide. Cuba kita pecahkan Maksudnya di sini adalah karbon perlukan 2 elektron, oksigen perlukan 1. Okey. Tapi kat sini sebenarnya dia dah simplify.
Okey, sebab apa simplify? Sebab oksigen sebenarnya dia perlukan lagi 2. Okey, so karbon perlukan lagi 4. Okey. Kamu kena tahu nak pecahkan dia lah. Okey. Okey. Jadi elemen X and calcium combine to form calcium X2. Okey, so calcium X2 kamu dah kena tahu dah. Calcium apa dia? Ca2 plus X negative. Okey. So the letter X is not the actual symbol. Okay, which of the following represent the electron arrangement for compound form between magnesium and element X? Okay, magnesium dengan X. Okay, so magnesium dengan X dia macam CaX2 jugalah. Okay, sebab apa? Magnesium pun Mg2 plus X negatif. So dia akan jadi MgX2. So dalam ni kamu kena tahulah MgX2 tu adalah ionic. Ionic compound, okey. Ionic compound, okey. So kenapa dia ionic compound? Sebab tadi kita dah tahu dah X tadi mana tadi X. Dia 287. Okey, dia 287. Okey. Macam mana saya tahu dia 287? Sebab dia perlukan lagi satu elektron. Bila dia perlukan lagi satu elektron, maksudnya untuk jadi octet, maksudnya dia adalah 287 lah. Okay. Ataupun 27, either one lah, mana-mana boleh. Yang pasti dia adalah group 17. Okay. Dia adalah group 17. Group 17. Okay. Alright. So, okay. Berbalik semula kat sini. So, tak kisahlah X ni berapa pun dia punya valence elektron dia, yang pasti dia perlukan yang lagi satu. Okay, so kat sini kita tengok betul lah charge dia negatif. Charge negatif and then magnesium 2 positif, betul. B kenapa salah? Sebab B ni adalah covalent. Salah. Okay, mana boleh magnesium bentuk covalent? Ini pun salah tak ni? Magnesium dia mesti mana-mana metal dia mesti membentuk ionic. Tu kamu kena ingat. Ini pun almost correct, tapi dia bilangan X dia salah. Okay. Okay, next. Okay, which of the following equation represent the reaction that occur? Okay, ini apa benda ni? Which of the following equation? Okay, dia kata apa ni? Okay, the limestone. Okay, limestone is calcium carbonate. Okay, calcium carbonate. Limestone is calcium carbonate. Macam shell tadi. Okay, okay. When the rain dissolve a type of gas. Okay, bila calcium carbonate dia react dengan rain. Rain is water. Dia akan produce acidic solution. Okay, so the solution gradually dissolve the limestone and form a limestone cave. So limestone cave. Jadi which of the following? Okay, dia ceritakan pasal formation of limestone cave ni. Okay, jadi reaction dia dari sini dululah. Calcium carbonate akan react dengan acid. Okay, betul dalam hujan ada acid, ada dua jenis acid. Tolong take note dekat sini. Hujan ni dia ada dua jenis acid. Yang pertama H2SO4, dia juga boleh jadi HNO3. Okay. Dia ada 4 sebenarnya lah, tapi kamu tak belajar lah benda ni. Just bagi tahu je. Tapi yang biasanya HNO3 dengan H2SO4 lah biasanya dalam rain ni. Okay. Yang C ni betul. Okay, and then sulfur dioxide, okay, react dengan oksigen, represent the reaction that occur. Okay, so sulfur dioxide ni datang dari mana ni? Okay. Okay, yang nombor 4 ni dia ceritakan pasal formation of formation of acid rain. Okay, kelas Yang nombor 4 ni dia cerita pasal formation of acid rain. Water tu daripada rain, oksigen dah daripada atmosphere. Sulfur dioxide ni daripada mana kelas? Sulfur dioxide ni adalah particle produced from kilang lah. From kilang sulfur dioxide. Okay. Dah jadilah H2SO4. Okay. So jawapan adalah 3 dan 4. Kenapa bukan 1? 1 ni dia cerita pasal sulfur dioxide. Formation of sulfur dioxide. Okay. Kita nak yang relate dengan situation ini. So dalam situation ini dia ceritakan pasal
reaction antara kalsium karbonat dengan asid. Satu lagi formation of acid rain. Okay. So jawapan dia ada 3 lah. Okay. Boleh faham ke? Boleh. Okay, insyaAllah. So 18. Okay, 18. Apa ni? J26. G have 4 valence electron. Okay. So what type of bond in the chemical formula of the compound formed between J and G? Okay. G ni ada 4 valence. Okay. Biasa G, kalau 4 valence electron ni, kamu imagine dia adalah karbon lah. Okay. 26 ni biasanya oksigen. Kalau 4 ni biasanya karbon lah biasanya. Tak karbon dia adalah sulfur. Salah satu Okay, jadi yang type of bond. So ni non-metal and non-metal. Bila non-metal dia adalah covalent. Okay. Okay, macam saya kata tadi kelas saya kata tadi, J perlukan lagi berapa elektron? 26. Dia perlukan lagi 2. Buat kat situ kuasa 2. G perlukan lagi berapa elektron? 6. Perlukan lagi 4. Silangkan dia punya kuasa tu. Dapat G4, J4, G2. Okay. And then kita boleh simplifykan dia. Akan dapatlah 2, 1 dekat situ. Nampak tak? So dalam ni yang paling kena adalah ni lah. J2 yang ini. Ni cara nak buat formula untuk covalent compound. Boleh faham kalau ionic, kalau ionic dia macam ni. Kalau ionic katalah X2 positif, Y negatif, kita crosskan dia, akan dapat XY2. Tapi kalau untuk covalent, kita kena, dia tak ada charge tapi kamu buat, dia perlukan lagi berapa elektron tu kamu kena tahu. Contohnya karbon dengan oksigen. Kan? Karbon perlukan lagi 4 elektron. Oksigen perlukan lagi 2. Silangkan yang dia punya lagi berapa elektron dia perlukan tu. Akan dapatlah karbon 2O4. And then simplifykan dia kalau boleh. Dapatlah CO2. Okay. Ni pun sama juga formula, how to write the formula for covalent compound. Okay. So saya proceed lagi next. Okay. So dah ni relate dengan bio pula Okay, what is the pH value of the gastric juice? Kamu dah belajar pada form 2 lagi Gastric juice ni adalah hydrochloric acid. Okay, dia adalah dilute hydrochloric acid. Bukan concentrated, adalah concentrated. Bocor perut kita dia dilute. Okay, and then so berapa pH dia? So pH dia 2. Walaupun dia dilute, tapi dia still lagi pH dia 2 Jadi kamu kena ingat kelas strong acid ni, dia pekat ke, dia cair ke, pH dia tetap bawah daripada 2. 2, 1. Okay. Right. Sebab apa? Sebab dia based on presence of hydrogen ion. So dia bukannya bila strong acid tu cair, pH dia 6. Bukan kamu jangan salah faham. So kalau pH 3 hingga 6 tu dia specialized for weak acid. Weak acid, okay. So pekat macam mana pun weak acid tu, dia tetap pH dia antara 3 hingga 6. Okay, tolong ingat tu. Okay, so next. Diagram 6 shows the electron arrangement in a molecule form from atom X and Y. Okay, X and Y, okay. Where is element Y place in the periodic table of element? Okay, so dia kata Y ni dalam periodic table dia group berapa, period yang ke berapa. Okay, so kat sini ialah, okay, dekat sini dia senang lah kita nak tengok. Sebab apa? Sebab dia sharing elektron kan. Kalau donate payah sikit. Sebab dia boleh bertambah share dia ataupun boleh berkurang. Kalau sharing elektron senang. Okay, sebab number of elektron dia tak berubah. Okay. So dia ada 2 number of shell. Bila 2 number of shell maksudnya dia period 2 lah. So buatnya antara A dengan C. Okay, B dengan D dah salah. Okay, tapi dia group yang ke berapa? Group kena tengok apa kelas? Number of valence electron. Okay, so dah ada 6 valence electron, meaning that Y are located in the group 16. Okay, ingat tu.
Group depends kepada valence electron. Period depends on the number of shell. Okay. Okay. Which of the following is true about the atom Q and R? Q and R. Okay, R can form diatomic molecule. Kena ingat yang boleh form diatomic molecule hanyalah group 17. Group 17. Okay, jadi kata R mana R? R bukannya group 17 because R ni berapa dia punya proton dia? 210 ni 282 ni betul tak? Kalau kira dia punya ni kan 282. Maksudnya dia adalah metal R ni. Okay, yang Q ni 281. Okay. So salah dah. R tak boleh form diatomic molecule. B, Q and R have the same chemical properties. Salah. Ingat same chemical properties dia mestilah same group. Boleh faham Same chemical properties kena same group. Sekarang ni Q and R is different group, meaning that chemical properties is different. Boleh faham kalau dia sama group, tindak balas dia sama. Okay. Kalau lain group, lain tindak balas dia. Okay, R and Q form ionic compound. R react dengan Q form tak boleh. Okay. Okay, dalam chemistry dengan kelas dia tak ada metal bertindak balas dengan metal, tak ada. Metal dia tidak bertindak balas dengan metal. Tapi metal bertindak balas dengan non-metal ataupun non-metal bertindak balas dengan non-metal. Okay. So dua-dua ni metal, dia tak ada bertindak balas. Okay. So Q react with water to release hydrogen. Okay, Q group 1, yes. Okay. Sebab ni adalah group 1 So group 1 bila dicampur dengan water dia akan hasilkan hydrogen gas. Okay, siapa ingat tindak balas group 1? Group 1 ni bertindak balas dengan satu lagi. Siapa boleh beritahu saya? Apa clue nak ingat tindak reaction for group 1? Group 1 reaction dia kamu kena ingat how. Dengan oksigen ke? Apa dia? Oksigen. How? Yes, oksigen. Dia bertindak balas dengan oksigen. Oksigen ni maksudnya combustion lah, kita bakar dia. Okay. Dia akan hasilkan metal oxide. Okay. And then water. Satu lagi apa tu? H. H tu bukannya hydrogen H tu adalah halogen. Halogen gas. Group 1 ni dia boleh bertindak balas dengan halogen gas. Okay, kita panaskan metal tu, campurkan dia dengan halogen gas. Dia akan hasilkan tindak balas. Okay. Sama juga halogen, metal group 1 kita bakar dia akan terbakar. Tu maksudnya dia bertindak balas dengan oksigen. Satu lagi dia bertindak balas dengan water. Okay, kalau kamu ingat lagi kita drop dia atas water, surface of water dia akan bergerak kan. Lepas tu dia akan terbakar. Okay, tu group 1 lah. Okay, next. Diagram 15 shows the apparatus set up electrolysis of ammonia solution and sodium hydroxide solution. Okay, electrolysis ni adalah tajuk favourite saya lah. Okay, which statement explain the difference in the brightness of the bulb? Brightness of the bulb. Okay, so yang belah kiri ni ammonia solution. Okay, weak alkali. Yang belah kanan adalah sodium hydroxide. Okay, strong alkali. Satu weak, satu strong. Apa beza dia? Yang weak ni produce less hydroxide ion, strong produce high concentration hydroxide ion. Okay, so yang manakah different brightness of the bulb? Okay, so the reacting particle of sodium hydroxide gain more kinetic energy. Okay, salah sebab apa? Tak ada kena mengena dengan kinetic energy. Ada tak kita panaskan beaker ni? Tak ada kalau dia melibatkan heating baru ada kinetic energy. And then the movement of ion in sodium hydroxide solution is faster. Pun sama juga. Okay, dia tak melibatkan pemanasan. Boleh faham dia tak melibatkan pemanasan. And then C, the number of free moving ion per unit volume sodium hydroxide solution is higher. Yes, betul lah. Okay,
Okay, because it has more sodium, more hydroxide ion compared to ammonia. D, total surface area of carbon electrode in sodium is bigger, pun sama, tak ada. Carbon electrode ni dalam ni kalau kita tengok sebenarnya dia fixed variable lah, ataupun constant variable, sama je, dia tak ubah pun karbon. So jawapan dia adalah C. Okay. Okay, alright. Satu lagi kamu pakai tebal macam mana pun karbon ini, tebal ke nipis ke, the light bulb tu tidak berubah. Ingat tu. Okay. Carbon electrode ni it not influence the the brightness of the bulb tadi lah. Okay. Alright. Yang influence the brightness of bulb ni adalah electron produced. Okay. Okay. Next, element Z and magnesium combine to form KMgZ2. Combine kena ingat tu, Z ni yang pertama kali kamu kena tahu dia bukan metal, sebab metal dia takkan combine dengan metal. Dah confirm kat sini adalah non-metal. Okay. So which of the following represent the formula of compound formed between carbon and element Z? Okay. So yang pertama Mg, kita pecahkan dia dulu. Z2 Zn pula, Z2 kan. Pecahkan dia, maksudnya ni adalah Mg2 plus Zn pula. Maksudnya dia adalah negatif. Okay. So bila dia combine dengan karbon, okay, Z negatif ni bermaksud dia, kamu dah tahu dah, dia adalah group 17. Okay, group 17. Okay, so group 17 kelas, dia perlukan lagi berapa elektron? Z perlukan lagi 1 elektron. Karbon need how many electron? Karbon need 4 elektron. So macam saya ajar tadi, silangkan, dia akan jadi CZ4. Nampak tak? Penting method tu So pertama identify dulu siapa dia Z, and then boleh guna cross method to predict the formula of CZ tadi lah. Okay, that's why the answer is D. So jangan main teka-teki pula, main tembak kan. Okay. Alright, so nombor 24. Tak habis lagi ni, 29 dah. Okay. Which substance is suitable to be used for the purpose? Okay, dia kata apa ni? Remove oxide layer, still use make body of car. Okay. Okay, mana-mana metal ni bila dia dah lama-lama, dia akan ada lapisan white. Dia ada white layer lah tak percaya, cuba tengok siapa kat antara kamu ada silver ring, ada cincin silver. Cuba tengok, lama-lama dia akan jadi kesat tau. Surface tu akan jadi kesat. Tu maksudnya oxide layer lah tu. Okay. Apa lagi? Satu dekat cerik. Cerik dalam tu ada pemanasan kan, ada macam metal yang gulung-gulung tu kan. Itu pun sama. Okay. Lama-lama dia akan jadi kesat. Kalau kamu rasa dekat besi tu, dia akan jadi kesat kan, sebab ada oxide layer. Okay. Metal yang mudah terdedah pada oxide layer ni bila dia expose kepada haba banyak. Sebab metal ni bila dia panas, dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Boleh faham Tapi kalau sejuk dia tak bertindak balas. Bila dia panas, dia boleh react dengan metal, dengan oksigen. Jadi macam car body ni, okay, jelah kan, dia expose to the heat kan. Okay. So macam mana nak remove oxide layer? So konsep di sini adalah, ni sebenarnya adalah apa ni? Ni adalah base. So nak remove base, dia kena react dengan acid. So dia akan jadi salt and water. Baru kita boleh removekan dia. So detergent salah, detergent nak remove grease. Sulfur dioxide pun tak boleh. Sulfur dioxide ni adalah gas. Okay, macam mana nak remove metal tu, the gas Dilute potassium hydroxide tak boleh. Base kamu campur dengan alkali, sama je, sifat dia sama. Okay, dua-dua adalah base. Okay. So yang jawapan adalah C. C is acid, sebab dia ada reaction dekat situ. Okay, ingat tu. So nak remove oxide layer, clue dia adalah guna acid.
Tak kisahlah asid apa pun. Okay. Cuka ke asid. Okay. Okay, next question. Okay, the table below shows the number of electron, proton number and number of neutron. Okay, which of the following conclusion is correct? Is correct for X and Y. Okay, X ni apa? X is positive ion. Okay, positive ion. Okay, salah. Kenapa salah? Ingat bila elektron more than proton, dia akan jadi negatif ion. Ingat kalau proton lebih banyak pada elektron, dia akan jadi positif ion. So ini salah, sepatutnya dia negatif ion. Okay, B, X and Y are isotopes. Ingat isotopes ni proton dia mesti sama. Okay. Tapi yang ni sama tak proton dia? Tak sama, so dia bukan isotopes. Okay, P tu proton dah. Let's see, the mass of 1 mole of X is equal to 16 gram. Okay, ni dia merujuk pada molar mass. Okay, jawapan dia adalah betul. Sebab apa? 16. Kenapa 16 kelas? Apa dia molar mass? Molar mass ni dia adalah nucleon number. Molar mass adalah nucleon number. Apa dia nucleon number? Nucleon number adalah sum neutron dengan proton. Mana proton? Neutron campur dengan proton dapatlah nukleon. Okey. Dua ni campur dapat 16. Ni adalah nukleon. Nukleon itu juga nama lainnya adalah molar mass. Okey. Yang kamu tengok dalam periodic table tu. Okey. Karbon sama dengan 12, oksigen sama dengan 16. Ni molar mass. Molar mass inilah dia nukleon number. Okey. D salah. Kenapa D salah? Dia kata X and Y are charged particle. Okay, charged particle. Okay, X yes. Okay, X proton dengan elektron tak sama kan? X ni ada charged particle. Ni negatif. Tapi Y ni dia adalah neutral, okay? Dia neutral sebab elektron dengan proton dia sama banyak. So D salah lah. Okay. Ni pun sama juga relate dengan relate dengan metal oxide layer ni cerik tadi kan, lapisan putih mengandung kalsium karbonat. Okey ni ada kalsium karbonat. Okey, lapisan putih white layer contain kalsium karbonat. Okey, so ni kalsium karbonat. So how to remove in order to remove the white layer. Okey, ni white metal oxide kan. Okey. Sekejap. Okey, bukan metal oxide. Ini adalah metal karbonat. Saya tersilap ni. Metal karbonat. Okey. Right. So, how to remove this white layer? Macam nak remove metal oxide tadi. Sama juga, kena reactkan dia dengan acid. Okey. Ingat tu, ini sebenarnya nak uji kamu, nak pemahaman kamu terhadap reactivity of acid. Asid ni dia boleh nak balas dengan alkali, boleh nak balas dengan metal, dia juga boleh nak balas dengan metal oxide dan juga metal karbonat. Okey. Metal oxide ni adalah base lah. Okey. So nak removekan dia punya, dia nak balas dengan garam. So there is no reaction dekat sini, salah. And then jawapan dia adalah B sebab B adalah acid. So dia ada tindak balas. Okay. Minyak masak there is no reaction. Tepung gandum pun tak ada reaction. Kalau acid dia jadi apa? Dia akan hasilkan salt. Dia akan hasilkan carbon dioxide. Dia akan hasilkan water. Okay. Ada tindak balas. So kita boleh remove kalsium karbonat tadi. Okay. Alright. Okay. Alright. So next 27. Ni telur. Okey, saya tak tahu lah kamu pernah jumpa ataupun tidak. Okey, biasanya budak-budak sekolah juga lah ni buat eksperimen di mana telur tu bila kamu tinggalkan semalaman dalam cuka lama-lama kulit telur tu dah akan hilang. Yang tinggal dia punya membrane dalam telur tu, ada satu lagi layer of membrane dia tu. Tinggal yang tu je. Okey, sebab tu telur tu semalaman kamu tinggalkan dalam cuka, dia jadi lembut. Kalau kamu lepaskan di atas meja ke apa ke, dia akan melantun. Sebab apa? Sebab yang shell dia dah tak ada.
Okey, dah tak ada. Sebab apa? Sebab sugar pula. Vinegar ni adalah asid, okey. Dalam vinegar ni ada ethanoic acid. One of the component inside the cuka is ethanoic acid. So ethanoic acid bila dia react dengan kalsium karbonat, macam saya cerita tadi Shell tu kalsium karbonat, dia akan produce salt, carbon dioxide and water. Okay. So lama-lama pun nipis lah Shell tadi. Okay. So apa gas dia? Gas adalah carbon dioxide. Okay. Konsep ni sama juga dengan gigi kamu. Gigi ni kalau tak gosok gigi apa jadi? Berlubang. Betul? Macam mana boleh berlubang? Bakteria tu makan ke? Bukan. Okay, bila ada tindak balas bakteria, dia akan hasilkan protein. Okay. Protein tadi tu adalah dia rembeskan enzim apa benda tu yang bersifat asid. Okay. Asid tu lama-lama kalau kamu malas gosok gigi, dah ada tindak balas dengan gigi kamu, tu berlubang. Nampak tak? Tu konsep dia. Bukannya bakteria tu makan gigi kita. Okay, so jawapan dia A. Next. Okay, which of the following is true about an alkali? Ni senang lah ni. Okay, ni bacalah dia punya properties of alkali. Alkali is not corrosive. Salah. Okay, alkali ni ada yang corrosive, ada yang tidak. Contohnya tebuan. Okay, sengat tebuan tu kan, tu adalah strong alkali. Okay, and then an alkali is base that is soluble in water. Yes, alkali ni adalah sejenis base yang soluble in water. Okay. Strong alkali has low pH value. Strong alkali salah. Okay, high pH value. Weak alkali apa ni? Base has high degree of salah. Okay, sepatutnya strong. Weak alkali have low degree of ionization. So jawapan dia adalah B. Okay, 29. Which of the following is correct about strong alkali? Strong. So jalan jawapan ni, sebenarnya kalau kamu baca soalan ni, yang A ni kita tak sure pun betul ke salah. Betul tak? Kan? Shows purple color in universal indicator. Sudah aku tak baca benda ni. Tapi sebenarnya kamu boleh baca jawapan yang lain. Okay, dia kata strong alkali has high concentration hydrogen ion. Salah. High concentration hydroxide ion. Okay, C. Ionized partially in water. Salah. Strong alkali ionized completely in water. So C salah. Taste apa ni? Sour taste. Sour taste is for acid. It's not alkali. Alkali is bitter taste. Nampak tak? So kalau dah B, C, D salah, jawapan dia A. Kalau kamu tanya saya pun tak hafal. Betul ke perkara, tapi sebenarnya kamu boleh nampak kok B, C, D tu salah. Okay. Okay, next. Okay, which of the following is not a chemical properties of acid? Tadi dah alkali, acid pula. Not Not. A betul. Sebab apa? Sebab when it react dengan metal carbonate, dia produce salt, water and carbon dioxide. Betul. Ni kamu kena ingat lah reaction of acid. And then bila dia react dengan reactive metal, produce salt and hydrogen. Betul. C bila react dengan metal oxide, produce salt and water. Betul. Yang D salah. Bila react dengan alkali, produce hydrogen. Salah. Dia produce salt and water sepatutnya. Bila react dengan tindak balas asid, alkali dengan metal oxide sama produk dia. Salt and water. So D lah jawapan dia. Okay, selesai dah 30 soalan. Okay.